Lepas tu dia pun macam dia start main kat bucu katil tu. Bucu katil dia macam main kuku panjang, dia macam nak cakap apa, bukan garuk lah, macam mencakar. Oh, mencakar. Okey. Dia terasa macam sudah. So hari ni saya bawakan sahabat saya yang sama-sama bekerja dengan saya berkongsi cerita seramnya, apa yang dah berlaku pada dia, apa experience dia. So okey lah, cerita dia bermula kat sini. Masa tu saya tengah belajar, tengah ambil satu course ni dekat PJ. Lepas tu kos dia besar 3 bulan dan disediakan tempat tinggal. So okey lah, atas urusan kerja saya pun saya pergi belajar dan ditempatkan dalam sebuah hotel lah, tempat tinggal tu. Hotel tu okey, very nice, cantik, selesa. Cuma kadang-kadang tu pada waktu malam tu, biasalah hotel kan, orang keluar masuk, kita tak tahu siapa orang tu. Okey. So selama 3 bulan tu okey lah, duduk situ belajar, and on the weekend saya balik rumah. Okey. Mula the first week tu tak perasan sangat. The second week tu saya dah second week belajar dengan kawan. Lepas tu malam lapar, keluar makan ramai. Okey. Lepas tu masa balik tu, masa saya masuk hotel tu, ke lobby tu, dengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Okey. Dalam pukul 12.30 macam tu lah. So dia pasang, hotel tu Dia pasang dia PA system lah. Okey. Lepas tu saya macam pelik jugalah, kenapa tiba-tiba nak pasang benda ni kan, alunan Al-Quran ni kan. So okey, tak apa, saya pun kat lobby, dalam lift pun dia pasang, dia PA lah, PA yang penggera sistem keselamatan yang tu kan, sistem api tu, penggera. So dia pasang kat situ. Alright. So kira satu hotel lah beralun dengan bacaan Al-Quran tu. Okay, fine. Saya naik, masuk bilik semua. Okay, tak ada apa, nothing happen. Hotel tu tingkat berapa masa tu? Saya ingat saya ditempatkan di tingkat 3. Tingkat 3. Okay. So basically okay lah, the next morning pergi kelas, balik kelas, malam lapar, keluar makan. Dan hari Khamis malam Jumaat. Okay. Orang katakan Khamis malam Jumaat ni selalu dikaitkan dengan malam angker. Kan? Betul. So okay lah, keluar balik, nak release stress, kelas, balik kelas, nak release stress, keluar makan, huah, balik. Lepas tu sampai, dan alunan Al-Quran tu, bacaan Al-Quran dekat hotel, lobby satu hotel tu masih berterusan. Saya tanya ke resepsionis tu, kenapa dipasang ayat Quran ni? Tak ada apa-apa cik, ni memang prosedur. Sebab agak pelik. So okey, ceritanya bermula di sini. Masuk bilik, saya biasanya kalau keluar, saya takkan biarkan bilik itu tidak berfungsi aircon dia. Aircon always on. Okay. So sejuk. Okey, masuk sejuk. Tiba-tiba masuk tu semua gelap. Macam ada macam power trip. Alright. So macam saya okey lah, mungkin power trip lah. Pasang balik. Dan aircon semua okey, dan saya masa tu macam mana datang rajin saya kata dalam pukul 12.30 saya nak belajar. Okey, saya dekat saya punya bilik tu ada tingkap bertentangan katil. Lepas tu saya duduk dekat tepi tingkap tu lah, dekat coffee table tu, tengah baca.
tiba-tiba lampu kat atas tu, lampu reading light tu, Okey. dia berkelip-kelip. Saya pun tengok rosak ke. Lepas tu saya biarkan lagi. Tiba-tiba lepas tu bilik air punya lampu pula berkelip. Oh. Dah sudah. Siapa pula ni kan? Tiba-tiba lepas tu saya biarkan lagi. Saya tak ambil pot. Saya just teruskan pembelajaran saya, baca buku tu. Tiba-tiba flash. Berbunyi. Macam orang flash. Sudah. Kenapa ni kan? Masa tu dah segala bulu semua remang lah. Okey, alright. Saya macam tu, okey lah, dia kata mungkin dia tak nak saya belajar kot, nak suruh tidur, mungkin dia tahu saya penat kan. So tak apalah, saya tutup buku, saya buka, masuk ke katil dan tarik selimut, nak tidur. Kebiasaan saya, kalau sekiranya saya menginap di mana hotel, kalau saya tidur, saya akan biasakan TV akan dipasang sampai besok pagi. Okey. Untuk nak buang hilang rasa Hilangkan rasa takut tu. Lepas tu tiba-tiba masa nak antara lelap tak lelap, saya macam tak, TV pula tutup. Mambang, kau main TV pula Mambang. Tadi kau dah main flash, kau main TV pula. Allah. Masa tu dah selubung, saya dah macam nak tidur tak tidur. Tiba-tiba katil besar, katil queen size. Okey, kita terus satu size saja. Satu size kosong. Kalau ada orang naik atas katil, kita akan rasa katil tu macam beralun, atau bila kita rasa ada orang duduk. Kata Allah. Dia nak bermain pula ke malam-malam ni macam ni kan? Nak tidur ni. Saya tak tahu lah, saya kata saya mimpi ke tak mimpi, tapi antara sedar tak sedar tu macam lain macam dah ni. Lepas tu saya try nak tarik selimut lagi, nak selubung lagi, macam ketat. Macam macam ada orang duduk atas selimut tu. Dah, saya pun macam tak apalah, saya kata saya berbicara, saya buka mulut, kalau nak tumpang tidur, kalau nak tumpang bermalam kat sini sila, tapi jangan kacau saya. Jangan kacau aku. Lepas tu dia pun macam dia start main kat bucu katil. Bucu katil dia macam main kuku panjang, dia macam nak cakap bukan garuk lah, macam mencakar. Mencakar. Okey. Dia terasa macam sudah. Siapa pula ni kan? Tapi itulah, time tu nak baca ayat kursi ke, memang nak baca tapi macam mungkin terlampau takut, tunggang langgang jadinya. Okey. Ya, kita faham masa tu takut. Itu fear takut tu kan. So okeylah, saya kata macam tak apalah, saya tidur je lah. Saya tidur, saya keraskan hati, saya kata okey, aku nak tidur. Tidur sampai besok paginya saya bangun. Saya kalau tidur kat di hotel memang saya tak akan pakai selimut. Tapi kalau di mana-mana lah, kat rumah ke, tapi ketakutan saya pakai selimut. Besok pagi saya bangun lencung satu badan sebab panas. Dan saya okeylah, mandi-mandi pergi, lepas tu hari tu Sabtu, tak ada apa-apa, santai. Dan itulah first encounter saya dekat hotel tu. Lepas tu dah habis sesi pembelajaran dekat tempat tu. Saya the last day saya turun ke bawah. Kenapa? Tanyalah semasa menunggu Grab nak balik ke rumah saya. Saya sempang santai dengan resepsionis tu. Ada apa-apa yang tidak menyenangkan ke dekat hotel ni kan? Kenapa ada main alunan Quran, semua tu lah. Lepas tu dia cerita macam ni lah, cik, tempat yang jarang orang datang akan dihuni oleh orang benda lain. Itu simple saja dia cakap. Sama juga konsepnya kalau kita keluar rumah, lebih daripada berapa hari? 7 minggu seminggu atau 4 hari? Tak silap dalam sebulan. Sebulan. Okey, sebulan. Kalau kita keluar nak masuk tu baca-bacalah sikit kan, sebab dia kata kalau ruang yang kosong
tidak ada berpenghuni, penghuni lain akan masuk. Simple saja dia cakap macam tu. Saya kata, Allah. Itulah encounter saya pertama kali saya encounter benda yang mistik dan paranormal dekat hotel. So itu je lah. Saya dengan penjelasan resepsionis tu, saya keluar daripada tempat tu dengan 1001 tanda-tanya. Selamat ke saya lepas ni kalau aku pergi ke mana tempat lain. So itu je lah, saya rasa saya yang punya pengalaman yang agak angker dan mengerikan lah. Pengalaman tu agak bagi saya menarik. Menarik dan juga menakutkan. Kan? Bukan semua orang boleh dapat rasai benda-benda Ya, tu, kan? betul. Bukan semua orang yang dapat merasai melalui pengalaman tu.